يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Sekarang kita akan masuk ke perkuburan Baqi' Al-Gharqad, mana perkuburan yang terdapat di Madinah Al-Munawwarah. سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Kalau kita lihat di hujung sana, kita tengok di hujung sana, paling awal bila kita masuk tu kita akan nampak kubur Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, pacik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 4 orang daripada kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian juga adanya Zainal Abidin ibn Husain bin Ali bin Abi Talib, dan juga Muhammad Al-Baqir ibn Zainal Abidin ibn Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, dan juga Ja'far Sadiq. Mereka semua berada di awal bila kita masuk ke dalam kuburan Baqi' Al-Gharqad. Dan bila kita lalu di hadapan mereka ini, terdapat satu kuburan, iaitu kuburan anak baginda Nabi SAW yang 3, iaitu Zainab radhiyallahu anha, Ruqayyah dan Ummu Ruqayyah, Zainab dan ini adalah merupakan kuburan 9 orang isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Maimunah binti Harith dan juga Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uqail bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, dan Abdullah bin Ja'far bin Sadiq, dan juga Sufyan ibn Harith, Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib. Ini semua merupakan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat di sini adalah Imam Malik rahimahullah, dan juga Imam Nafi' ibn Abu Nu'aim.
Alhamdulillah, sekarang kita berada di perkuburan Baqi' Al-Gharqad, merupakan salah satu tempat sejarah yang terdapat di Madinah Al-Munawwarah. Kenapakah dinamakan sebagai Baqi' Al-Gharqad? Ianya adalah disebabkan tumbuhan yang pernah tumbuh di kawasan sini dulu ketika zaman baginda Nabi SAW, iaitu tumbuhan yang dinamakan sebagai Al-Gharqad. Dan seperti mana yang kita tahu, perkuburan Baqi' Al-Gharqad ini adalah perkuburan daripada zaman baginda Nabi SAW yang wujud sampai kini dan masih lagi diguna. Siapa sahaja yang mati ataupun meninggal di Madinah akan dikebumikan di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Kata Imam Malik rahimahullah, lebih kurang 10,000 para sahabat Nabi SAW dikebumikan di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Antara mereka yang dikebumikan di sini adalah keluarga baginda Nabi SAW, para sahabat baginda Nabi SAW. Begitu juga para ulama kita, antara mereka adalah Imam Malik, Imam Nafi' rahimahullahu ta'ala. Dan apakah kelebihan orang yang mati di Madinah? Kata Nabi SAW, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa yang dapat mati di Madinah, cubalah untuk mati di Madinah. Fa inni ashfa' liman mata biha. Aku akan bagi syafaat dekat siapa yang dapat mati di Madinah. Hingga kan Umar radhiyallahu anhu telah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku rezeki untuk mati di jalan Engkau. Waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kematian aku di tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah rezeki kepada Umar untuk dia berada bersebelahan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sama juga yang kita ingin doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya telah sampai ajal kita, kita ingin Allah Subhanahu wa taala rezekikan untuk kita mati di kuburan Baqi' Al-Gharqad. Seperti mana kita tahu, dikisahkan bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengikuti baginda Nabi SAW pada satu malam, yang mana Nabi SAW datang ke perkuburan Baqi' Al-Gharqad, dan Aisyah telah tanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau baca kepada penduduk Baqi' Al-Gharqad? Maka Nabi SAW beritahu kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya bila mana kamu sampai ke perkuburan, hendaklah kamu bagi salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alallahu lana wa lakumul al-afiyah. Hendaklah kita bagi salam dengan mereka dan doakan kesejahteraan untuk mereka. Dan juga kita boleh juga doa, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi begitulah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Begitulah sunnah baginda Nabi SAW bila baginda Nabi SAW masuk ke satu perkuburan. Dan juga baginda Nabi SAW telah katakan kepada kita, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku telah tegah kamu untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang kamu boleh ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, kerana bila kamu ziarah kubur, kamu akan ingat kepada kematian. Maka sebab itu, kita hari ini bila kita pergi ke satu ke perkuburan, hendaklah kita bawa dua perkara. Yang pertama adalah untuk kita ingat kepada akhirat, kerana setiap kita akan merasai kehidupan kubur. Kerana kita selepas sahaja kehidupan dunia, kita akan singgah di perkuburan, kita akan singgah di rumah kita, iaitu di alam barzakh, di dalam kubur. Maka bila mana kita ingat, melihat ke kawasan kubur ini, kita akan ingat kepada kematian tersebut, akan menyebabkan kita meningkatnya kita untuk beramal saleh. Pada waktu tersebut kita akan cuba untuk sentiasa menjaga diri kita daripada bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap orang daripada kita akan ditanya nanti di akhirat, di alam barzakh kita akan ditanya berkenaan dengan amalan yang kita laksanakan di dunia ini. Jadi siapa yang beramal dengan amalan yang tidak baik, maka risau, alam kubur dia akan menjadi alam yang menjadi permulaan kepada kehidupan kesusahan untuk dia nanti. Dan yang kedua adalah untuk kita doakan kepada pengampunan kepada penghuni perkuburan ini, di mana mereka ini telah meninggalkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Nabi SAW telah doa kepada semua penduduk Baqi' Al-Gharqad, Allahumma rfir li ahli Baqi' Al-Gharqad. Ya Allah, engkau ampunilah semua penduduk Baqi' Al-Gharqad ini. Sehingga dikatakan bahawasanya selepas para anbiya alaihi salatu wasallam dibangkitkan daripada perkuburan, kemudian Umar, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, akhirnya lepas mereka akan dibangkitkan mereka daripada penghuni Baqi' Al-Gharqad. Semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita untuk kita juga dikebumikan di kuburan Baqi' Al-Gharqad. Kita doa sekiranya kita mampu untuk datang ke sini, datanglah ke sini, ke Madinah. Sekiranya kita tidak mampu, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita untuk kita sampai ke sini, dan akhirnya kita ditanam bersebelahan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini.
dan sahabat yang pertama daripada golongan orang Ansar yang dikebumikan di perkuburan Baqi' Al-Gharqad adalah Sa'ad bin Zararah, dan sahabat daripada golongan Muhajirin yang awal ditanamkan di sini adalah Utsman bin Mad'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan untuk kita bersama mereka ditanam di perkuburan Baqi' Al-Gharqad bersebelahan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersebelahan dengan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita bila kita jalan terus, kita akan pergi ke satu kubur yang di atas seperti bukit, yang mana kawasan situ dahulu pada awalnya adalah kawasan luar daripada kawasan Baqi' Al-Gharqad, yang mana ia dipanggil sebagai Kaukab. Bila mana zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu, maka Muawiyah pada waktu tersebut telah memasukkan kubur yang berada di atas bukit tersebut, iaitu milik kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, iaitu khalifah kita yang ketiga, dan dia telah masukkan ke dalam kawasan Baqi' Al-Gharqad. Begitu juga kalau kita lihat perkuburan Baqi' Al-Ammah dan juga Baqi' Al-Gharqad pada waktu tersebut, ianya adalah tempat yang berbeza, tetapi telah akhirnya selepas pembesaran kerajaan Saudi, maka ianya telah dicantumkan menjadi satu perkuburan Baqi', iaitu Baqi' Al-Gharqad. Dan kita sekarang menuju ke salah satu tempat yang ada papan di atas bukit tersebut yang dinamakan sebagai perkuburan Uthman radhiyallahu anhu, iaitu khalifah kita yang ketiga. Dan bila mana kita sampai ke perkuburan, hendaklah kita baca bagi salam seperti mana yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun, nas'alallahu lana wa lakumul afiyah. Tidaklah kita pergi ke kuburan melainkan ianya adalah tuntutan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Tidaklah sebelum ini aku melarang kamu untuk ziarah kubur, dan hari ini aku telah membenarkan kamu untuk ziarah kubur supaya kamu ingat kepada akhirat. Dan sekarang kita berada di perkuburan Uthman radhiyallahu anhu, iaitu sahabat ataupun khalifah Nabi sallallahu alaihi, khalifah kita yang ketiga, iaitu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Assalamualaikum ya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun, nas'alallahu lana wa lakumul afiyah. Dan sekarang kita teruskan ke sebelah kiri, yang mana sebelah kiri ini ada perkuburan bernama perkuburan Sa'ad bin Mu'az, iaitu di Madinah terdapat dua orang pemimpin yang dipanggil sebagai Sa'adain. Yang pertama Sa'ad bin Ubadah, dan yang kedua adalah Sa'ad bin Mu'az. Dan yang betul berada di hadapan kita adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah, perkuburan sahabat yang berada di Baqi' Al-Gharqad ini masih lagi dijaga oleh pemimpin yang ada sekarang. Dan kita bila mana kita sampai ke perkuburan ini adalah perkuburan Sa'ad bin Mu'az. Bila kita sampai ke perkuburan, kita dilarang untuk kita mengambil tanah untuk berubat, mengambil keberkatan dan sebagainya. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli. Dekat sebelah sana itu adalah perkuburan Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Halimatus Sa'adiyah, yang mana di situ adalah tempat ibu susuan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah
كان توابا أستغفر الله إلا Bila mana kita sampai ke kuburan ini, akan mengingatkan kepada kita bahawasanya setiap yang bernyawa akan merasai kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan pasti merasai kematian tersebut. Jadi kita, bila mana kita sampai ke kuburan, bila kita tahu bahawasanya kita ini punya jiwa yang akhirnya nanti akan meninggalkan dunia ini, maka apa yang boleh kita lakukan adalah untuk kita sentiasa memperbaharui amalan kita. Untuk itu tengok amalan kita supaya kita ini sentiasa berada di dalam keadaan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan Nabi SAW membenarkan untuk kita ziarah kuburan, bukanlah untuk kita niyah meratapi mereka yang berada di sini, tetapi adalah untuk kita mengambil semangat supaya kita ini kuat dalam beribadah, kerana kehidupan kita ini di dunia sangat-sangat sementara. 10 tahun, 20 tahun mungkin kita akan meninggalkan dunia ini, dan apakah bekalan kita untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain melainkan illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, iaitu orang yang beramal soleh yang mana membawa pesan kepada yang hak dan juga dalam keadaan yang bersabar. Dan itulah tugas kita, dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin ini melainkan ianya adalah untuk beribadah kepada aku. Jadi itulah tujuan kita datang ke permukaan bumi ini, dan mereka yang berada di sini di kuburan Baqi' Al-Gharqad ini adalah orang yang telah mendahului kita. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. Dan Abu Muwahibah menceritakan bahawasanya dia telah bersama dengan Nabi SAW ketika mana Nabi pergi ke kuburan Baqi' Al-Gharqad. Ini adalah tempat, salah satu daripada tempat yang disyariatkan untuk kita pergi ketika mana kita berada di Madinah Al-Munawwarah. Dan kalau kita nampak di dalam telaga yang besar tersebut di hadapan kita ini adalah telaga ataupun kuburan kepada Ashabul Harrah, di mana terjadi peristiwa hitam dalam Islam pada tahun yang ke-63 Hijrah pada zaman pemerintahan Yazid ibn Muawiyah, di mana pada waktu tersebut penduduk Madinah yang berada di sini ada yang di kalangan mereka sahabat Nabi SAW yang cuba untuk memutuskan bai'ah mereka dengan Yazid pada waktu tersebut, disebabkan kerosakan yang dilakukan oleh Yazid ibn Muawiyah. Dan terjadilah peristiwa di mana Yazid ini telah memutuskan Muslim ibn Uqbah daripada Syam untuk menghadapi sahabat-sahabat Nabi SAW yang berada di Madinah, yang mana diketuai oleh Abdullah bin Hanzalah dan juga Abdullah bin Muti', di mana akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka selama lebih kurang 3 hari tersebut, yang mana pada waktu tersebut telah menanglah tentera Muawiyah, Bani Muawiyin. Tentera Yazid tadi telah berjaya, akhirnya telah menyebabkan ramai di kalangan para sahabat Nabi SAW dan juga ramai di kalangan para sahabat Nabi SAW dan juga anak sahabat Nabi SAW yang meninggal dalam peperangan Ashabul Harrah ini pada tahun yang ke-63 Hijrah. Dan itulah akhirnya peristiwa tersebut membawa kepada 3 hari kegelapan di Madinah, yang sebenarnya bila kita lihat daripada sejarah, sebenarnya tidak berlaku permuakasaan ataupun perzinaan di antara tentera tersebut dengan wanita-wanita yang berada di Madinah pada waktu itu. Ada pun yang dikatakan
dihalalkan untuk mereka selama 3 hari itu adalah harta dan juga nyawa mereka kerana menentang pemerintahan Yazid ibn Muawiyah tersebut. Dan sekarang kita akan melihat satu lagi perkuburan, iaitu yang berada di hadapan kita. Kalau kita lihat, ini adalah kubur 6 orang daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersatu yang anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibrahim ibn Muhammad radhiyallahu anhu, dan juga Abdul Rahman ibn Auf dan Utsman bin Maz'un, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dimakamkan di kuburan Baqi' al-Gharqad, iaitu Utsman bin Maz'un, itu meninggal ketika mana selepas terjadinya peperangan Badar. Dan juga Abdul Rahman ibn Auf, iaitu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya, dan juga yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan juga di situ juga dikebumikan juga adalah seorang sahabiah bernama Fatimah binti Asad, yang mana ibu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana antara 5 orang yang Nabi SAW tanam sendiri masuk ke dalam liang, iaitu antaranya adalah Fatimah binti Asad tersebut, yang kuburnya berada di sebelah kanan yang kita nampak sekarang ini. Dan di situ ada 7 orang daripada sahabat Nabi SAW yang dikemakamkan di kawasan sini. Ini tadi adalah Imam Malik dan Imam Nafi' ibn Abi Nu'aim. Ya. Kalau kita tengok di hujung sebelah sana, berdekatan dengan pagar tersebut, adanya satu lagi dalam telaga yang awalnya dahulu kubur tersebut berada luar daripada kawasan Baqi' al-Gharqad, iaitu dinamakan sebagai Baqi' al-Ammah. Kenapa dinamakan Baqi' al-Ammah? Kerana di situ dikebumikan 2 orang makcik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Safiyah binti Abdul Muttalib dan juga Atikah binti Abdul Muttalib. Di situlah dikebumikan mereka, disebabkan itu dipanggil sebagai al-Ammah tersebut, Baqi' al-Ammah tersebut. Kita nampak di hujung sana dalam telaga tersebut terdapat 2 kubur tersebut. Okay, ini adalah jalan masuk tadi yang mana saya telah tunjukkan awalnya, dan sekarang kita nak keluar dari kuburan Baqi' al-Gharqad. Semoga dengan ziarah kita dapat menyuburkan cinta kita kepada sahabat Nabi, dan juga dapat mengingatkan kita kepada kematian, di mana kita tidak tahu bilakah kematian akan menjemput kita. Kita tahu bila tahir lahir kita, tetapi kita tidak mengetahui bilakah hari untuk kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kita hari ini ziarah ke kuburan Al-Gharqad adalah untuk kita menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, salam alaika Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika,
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات